Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, para tamu yang dirahmati dikasihi sekalian, saya Ustaz pada kali ini dapat berjumpa dengan sahabat saya, Principal Ridwan, alhamdulillah, dan juga Puan Aisyah Kasim. Kami berada di Akademi Aisyah Kasim yang memiliki beratkan dan pengalaman luas dalam bidang speech delay dan juga kanak-kanak berkeperluan khas. Kami akan ada kerjasama di Damansara Damai, yang di bawah sebuah vision daripada yang bahagia Principal Ridwan. Saya tertariklah dengan idea Puan Aisyah tadi berkaitan dengan apa Nabi kita. Saya pun baca kitab hadis banyak pun. Tahu. Saya pun tengok sebenarnya Ustaz punya live pasal kitab benda interesting, very interesting. Tapi saya tarik betul idea Puan Aisyah tadi mengatakan Nabi kita sekarang pergi ke kampung. Saya tak pernah jumpa fakta tu dan saya kecil-kecil kan. Saya rasa macam mencuit hati saya, itu Nabi SAW dihantar ke kampung untuk ada sebagai skill. Tapi memang ada kan yang tukang Ustaz rasanya memang dalam sebab bila kita fikirkan pada masa itu, saya baca kitab hadis, Nabi kita sekarang pergi kampung alasannya untuk belajar bahasa yang fasih. Sedangkan dekat Quraisy, dekat Mekah pun bahasa yang fasih juga. Jadi saya fikir tak logik lah, benda macam tak apa kena kan. Kenapa pula alasan dia untuk belajar bahasa Arab yang fasih? Pasal di Mekah tu adalah center of segala orang Arab datang, memang communicate dengan mereka dan standard bahasa Arab. Macam bandar kan, bahasa bandar kan. Macam KL lah cakap bahasa. Cuba Puan cerita sikit tentang kaitan dengan akademi yang Puan buat ni. Saya rasa sangat manfaat kepada muslim-muslimat di luar sana, moga dapat manfaat. Mungkin kena cakap kuat sikit lah. Yalah, dia tak ada mic ni. Okay, so balik kepada dia yang Ustaz kata berkenaan apa Nabi kita dihantar ke kampung. Saya pun tak tahu sangat, of course saya itu sirah Nabi kita kan. Dihantar atas alasan untuk satu ibu susu kan, dan satu lagi untuk ada untuk terus belajar bercakap . So sebenarnya kalau kita tengok foundation untuk kanak-kanak belajar bercakap lah, basically bercakap, berkomunikasi, belajar even akademik sekalipun seterusnya. Okay, anak tu tadi dia kena ada satu foundation yang kukuh. Foundation perkembangan. Perkembangan maksudnya perkembangan sebagai seorang manusia ni. Asas tu kalau kita tengok daripada baby, daripada kecil, sebenarnya perkembangan kita dasarnya adalah kita, kalau dalam bahasa sains dia panggil sensory, deria. Maksudnya melalui exploration alam sekitar kita. Yalah kan Allah jadikan macam-macam tekstur, macam-macam bentuk, macam-macam color. Sebenarnya benda tu dia akan, kalau kita explore, dia akan enhance kita punya deria. Deria kita apa? Sentuhan, penglihatan, pendengaran kan macam-macam bunyi. So sentuhan kita kulit seluruh badan, kaki, tangan, everything is sentuhan. And then apa lagi? Balancing. Macam tadi Principal kata pasal memanjat, is balancing. Itu part of sensory. Sensory kita ada 7 actually. 7 sensory yang kita kena fokus dan kena explore. Bukan kena explore, kita kena kembangkan masa kanak-kanak tu supaya bila sensory ni integrate tu kita kata berhubung. Bila berhubung, barulah anak tu akan lahirnya kefahaman tentang dunia. Kefahaman tentang dunia ni bukan hanya apa maksudnya straight kita, yes, kita kefahaman tentang dunia. Dia nak tengok sebenarnya dunia ni tentang apa. Kalau sesama manusia tu kita tengok kenapa orang communicate, kenapa kita kena bercakap, kenapa kita cakap macam ni dengan orang ni, kenapa dengan orang ni kita mungkin bahasa kita berbeza. So dia nak kena, maksudnya sebelum anak tu boleh berkomunikasi, boleh bercakap dengan asas yang betul. Asas tu dia kena tengok dulu environment dia ni, apa yang orang buat. Dia kena faham kenapa orang tu buat macam tu. Kenapa kalau kita nak meminta sesuatu, apa action yang kita buat, apa perkataan yang kita guna, apa aksi yang kita buat, dia kena tengok dulu. So bila dia nak faham benda tu, the foundation yang asas dia kata dari segi sensory, dia melihat, mendengar, menyentuh, merasa tu dia kena ada. So untuk kanak-kanak yang katalah let's say dia mengalami isu dengan asas tadi ni, so dia tak ada nak develop another skill next. So kita buatlah balik yang asas. Yes, maksudnya kita kena train balik asas. Sebab tu kalau kita tengok anak-anak sekarang ni, mungkin yang kekurangan rangsangan pada diri dia tadi, maksudnya exploration tak banyak. Mungkin kita kat rumah apa je kita boleh explore kan. Sentuhan pun mungkin apa je yang dalam rumah kita. Kalau kat luar banyak-banyak. Kalau pendengaran pun apa yang hanya ada kat sekeliling kita lah, TV, suara mak, suara ayah. Tak ada suara burung, tak ada suara ayam dan sebagainya. Suara sungai, suara air terjun, ayam, kambing, semua benda tu kan. Kita mungkin hanya boleh tengok melalui video yang mana kita benda tu dia satu benda yang tentang video ni. Yes, kita boleh dapat all the information, tapi kita tak boleh tengok the whole thing. Proses macam contohnya kalau kita nak, contohlah kalau kita nak belajar sesuatu, kita sendiri orang dewasa, kita nak belajar sesuatu, kita nak berada dalam keadaan otak yang kita panggil tenang dan kita boleh belajar. Kita kena dalam situasi yang
tenang dan tak banyak movement. Benda yang tempat yang banyak movement dia akan distract kita punya attention. Betul. Sama juga dengan konsep video dia banyak movement. Perasan tak? Dia cerita tak habis tau. Kejap ada, kejap tak ada. Benda ni kejap ada, kejap tak ada. Kalau untuk budak yang tengah belajar, tak boleh distraction kejap ada, sekejap tak ada, dia tak boleh faham konsep object permanence tu. Maksudnya kenapa benda ni kejap ada, kejap tak ada. So attention dia akan jadi very short. I see. Sebab tu kebanyakan kanak-kanak sekarang yang attach benda short. Pendek. So kalau kita tengok dunia kita, everything ada proses. Mana ada short kan? Tak ada. Semua benda bersambung. So maksudnya kalau kita explore, bukan explore the sensory lah, maksudnya kita explore alam, kita tengok dan kita dapat rangsangan banyak daripada alam. Sebenarnya benda tu membantu untuk integratekan kita punya otak untuk faham. Asas lah, dia basic. So kalau yang itu tak ada, kita nak cerita pasal akademik, nak memahami benda yang kita tak nampak, lebih kompleks habis. Asas depan mata kita pun kita tak boleh nak digest. Bahkan puan untuk pengetahuan mungkin boleh kita ambil sentuh semangat juga kan dalam bulan Rabiul Awal yang orang Melayu sibuk mengatakan juga kelahiran Nabi Salam ikut kepercayaan ramai orang pandangan famous sebenarnya tak ada dalil pun. Tapi tak apalah, kita ambil mengingati Nabi Salam. Nabi kita melalui proses prinsipal Terengganu boleh cerita sikit macam mana Nabi menjaga kambing. Dan kebanyakan Nabi menjaga kambing. Sampai Nabi SAW sebut ya ju'ilati syafaqah wa rahmah fi al-ghanam. Orang yang jaga kambing akan memiliki sifat nama dia lemah lembut dan kepimpinan. Lalu Ibnu Hajar kata kenapa kena jaga kambing sebab jaga kambing yang terlemah, kalau pukul dia mati. Kalau jaga kambing bawa pergi ke hutan, ke jauh ke gunung ganang, tiba-tiba hujan turun, mereka terpaksa tidur dalam gua. Ada ular, ada serigala kalau kat tempat Nabi. Jadi itu semua membina sifat ketuanan, kepimpinan, leadership. Itu sebab Nabi-Nabi semua Allah hati jaga kambing. Besok kita tengoklah kat Bangi ni tempat jaga kambing. Mana tahu kan? Ada program jaga kambing pula. Ya, kita tahu kan. Masa kau bercerita sikit kat Terengganu macam mana? Masa Ustaz Xiaomi berkaitan dengan di sana dia letak asas kepada satu rangkaian sekolah yang besar nama Xiaomi tuan-tuan yang pernah melihat bersama saya peluang untuk sama-sama bekerjasama dengan Xiaomi dalam program lalu kita akan adakan lagi. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Puan Syah. Sedikit perkongsian, Xiaomi adalah satu jenama dalam institusi pendidikan yang mana kita bermula di Terengganu dan kita dah ada sekolah rendah, sekolah menengah, tadika yang mana kita tidak tolak ke tepi pelajar-pelajar special needs. Jadi kita memang dah ada pelajar special needs, guru-guru kita, kepakaran kita yang membantu anak-anak dan kita integrate dia dalam sekolah, dalam tadika kita tak asingkan. Ada yang kita buat terapi asingan, tapi ada yang kita combinekan dalam sekolah. Jadi bila kita bekerjasama dengan Puan Aisyah Kasim, kita nak bagi peluang lebih banyak pengusaha-pengusaha institusi pendidikan untuk mengembang luaskan, pakai teknik-teknik Puan Aisyah Kasim tadi itulah. Dalam bidang special needs, khususnya speech therapy, occupational therapy, nutritionist. Jadi kepakaran Puan Aisyah dengan kemampuan Xiaomi untuk membawa peluang pendidikan ni kepada merata tempat, termasuk ke negara Singapura, mungkin Indonesia, Brunei dan Southeast Asia lah, insyaAllah. Tentulah Puan Aisyah Kasim sebagai orang pengalaman dalam bidang ni. Kami musim PKP ni anak-anak semua duduk rumah maklum lah. Kita buat jadual tau. Jadual basuh baju, jadual basuh pinggan, jadual vacuum, jadual tolong atur seluruh rumah. Tapi akhirnya tangan ni jugalah yang basuh pinggan. Dan orang saya jugalah yang basuh baju, sedia baju. Jadi adakah ini juga mungkin satu pesan Puan Aisyah kepada kami untuk macam mana nak penjadualan yang betul, bagaimana ya dalam Islam pun diajar kita cakap yang baik pada anak-anak kan. Saya kadang-kadang saya tengok sebenarnya orang tak nak tolong, kang ayat kang pedih, tak apalah, abah awak tak nak. Tangan luka-luka ni basuh memang kuat. Tapi cuba bagi idea sikit macam mana. Dia sebenarnya untuk kanak-kanak ni kanak-kanak dia sangat suka bila orang dewasa suruh buat kerja orang dewasa. Dia rasa something yang penghargaan. Dia rasa dihargai bila maksudnya kita trust untuk dia buat. So especially kalau anak-anak yang macam kalau kita nak train daripada kecil macam contoh masa umur lebih 2 tahun sebenarnya dah boleh dah. Kita dah boleh involvekan dalam aktiviti yang kita buat. Maksudnya kita bukan totally suruh dia, tapi mungkin kita ajak dia, time kita nak buat kerja rumah tu, ajak dia. Tapi kita buat macam sambil-sambil macam main tau. Benda tu bukan kita totally kata basuh baju ni serahkan dia bulan-bulan. Tapi kita jom kita nak basuh baju ni, buat something yang fun. Kita nak basuh baju ni sama-sama.
Okay, dia letak kain, kita pun letak baju. Okay, lepas tu kita nak letak apa pula ni? Letak sabun. Sampai tu sebenarnya bila dalam tempoh tu dia bukan hanya kita bukan hanya sekadar nak ajar dia untuk basuh baju, bukan. It's more on kita punya bonding time. Bila lagi masih Quality time. Quality time, it's quality time. Bonding time dengan anak, and then kita boleh ajar communication. Dalam konsep kalau ajar bahasa dan bercakap, saya always selalu mengingatkan parents involvekan anak dalam kita punya aktiviti ni. Sebab kena ingat tahu, macam saya cakap tadi, cerita tentang sensory tadi tu kan. Sebab kita tahu anak tadi ni, kalau dia sendirian kat rumah, dia pun tak tahu apa dia nak explore. Dia pun tak tahu apa rangsangan dia boleh dapat. Dia pun tak tahu. Kita sebagai orang yang dewasa yang mungkin boleh cari ilmu dan tahu, so kita boleh, bila contohlah kita ajar, katalah kita ajar basuh pinggan. Okay? Basuh pinggan, kalau nak, yang pertama skill yang kita boleh ajar, yang pertama motor skill. Kan senang tu nak pegang pinggan dan sapu, dua belah tangan, dia panggil koordinasi dua belah tangan, bilateral coordination. Dia bukan satu benda yang mudah tau untuk budak. Itu dah satu skill. And then sabun tadi, air tadi, suhu berbeza, tekstur berbeza. Itu dah sensory untuk sentuhan. Kita automatik dapat rangsangan dekat situ. And then dari segi dia punya body balance, bila tu muscle dia kena control tu, nak control bila nak angkat, nak semua tu dia kena belajar. So untuk kanak-kanak, benda tu kita nampak simple, tapi untuk dia sangat banyak skill yang boleh develop walaupun dengan hanya basuh pinggan. Tapi kalau awal-awal tak kerti, kita ajarlah tangan pegang macam ni, yang ni pegang, yang ni gosok. So dia akan tahu mana satu nak gerak dulu, mana satu dia nak balancekan kat mana. So proses tu jadi proses pengajaran yang sangat banyak untuk budak. Macam basuh beras, sensory tu, beras dengan air. Itu sensory, buat benda tu. And then the process dia sebenarnya, tapi kita buat dalam bentuk yang fun. Yang bentuk dengan budak kan. So kita tak adalah strict macam benda kena banyak sabar kan Ustaz? Kita banyak sabar, yes. And then of course akan tumpah, sepah, itu biasa. Maksudnya kita kena terima yang sepah, tumpah, process of learning kan. Telur pecah sebiji pun kita tahu banyak benda dia boleh belajar daripada telur yang pecah. Dia akan dengar, oh benda ni bentuk dia macam ni, kalau jatuh boleh pecah, kalau pecah jadi macam ni. It's a thinking process. Satu benda yang macam very simple, kadang-kadang kita marah anak sebab telur kita pecah, tapi telur tu just 20 sen untuk mengajar dia banyak benda. Value dia besar. Dia penting abang basuh lah tu. Tapi cakap tapi tak. Kalau macam tu Ustaz, kita jangan basuh. Kita kena reasoning, kita kena tanya dia, okey, dah pecah, nak buat apa ni? Tanya dia. Nak buat apa ni? lah? So it's a thinking process. So kita belajar, okey, dah pecah, kita nak kena cuci lah, bersihkan, ambil kain. So ajar pula proses macam mana nak bersihkan. Nanti ambil kain, nanti lap macam mana cara lap dia. Sama macam kalau air tumpah, kita jangan kelang kabut ambil kain dan ni, tak. Reasoning dulu dekat dia. Air tumpah, nak buat apa ni? Reasoning. Kita nak kena lap, nak lap, dia ambil kain, lap. Kalau tak tahu, kita ajar ni kain, lap macam ni, gosok macam ni sampai kering, tunjukkan all the process. Itu learning. Sampai macam tu sekali Jadi tuan-tuan, kita berada dalam satu program ilmu sebenarnya, walaupun petang-petang ni saya ad hoc dia buat rakaman tapi yang manfaat dia yang paling penting, kita tuan-tuan dapat lihat betapa kreatifnya dan juga besarnya program di Aisyah Kasim Academy ni, iaitu untuk bangunkan dalam diri anak-anak kepimpinan sebenarnya. Macam Nabi kita heret cerita ni daripada Nabi pergi ke kampung tadi, kabilah Bani Sa'ad tadi, Halimah Sa'diyah. Tapi kat situ juga menunjukkan kepada kita bahawa benda ni bukan berlaku kebetulan. Dia ada perencanaan Allah di sebalik. Betul. Jadi sekarang kita nak gerakkan minda, utamanya musim PKP ni, anak-anak lebih banyak pegang device, gadget daripada pegang benda kat luar. Dulu saya pergi Jerman tu, Abang Aisyah. Saya pergi dalam desa buku. Antara program yang kita pergi jalan kampung-kampung kat Jerman. Hebatnya sekolah kat Jerman ni lah, pada waktu musim hujan. Maka budak-budak digalakkan untuk rumah dengan rumput semua tu. Berkubang. Sensory kan? Jadi kalau kita kat Malaysia tak buat benda ni. So kita tengok kat kampung berani lah, sebab hujan kat kampung kan dia macam tak acidic kan. Kalau kat kampung main lagi lah. Jadi tu macam prinsip pun ada sebut saya tarik. Ada program ziarah kita belajar kat sekolah, buku tu tebal, tapi sebenarnya tengok adab ziarah orang tua, adab ketika sakit, adab ketika masuk ke pasaraya, semua ada, tapi akhirnya semua tak buat. Praktikal ni macam mana? Cuba saya bercerita sikit dekat Xiaomi. Dekat Xiaomi, Ustaz dengan Puan Aisyah, memang kita didik. Kalau contohnya, kalau seorang pelajar yang, ni sebelum PKP lah, sebelum berlakunya MCO, salah seorang pelajar di kelas tu tak apa sihat, kita hubungi ibu bapanya, dia tak datang sekolah kan. So dapat kebenaran, kita bawa the whole class pergi ziarah.
belilah sedikit cenderhati ya. Bila kita ziarah sebenarnya kita buat sunnah Nabi lah. Jadi yang sakit tadi tu pun dia akan seronok. Ni satu kelas begini, maknanya kelas matematik ke kelas apa, saya sebagai guru besar saya boleh buat overrule. Okey, kelas ni penting. Tapi penting untuk ajar satu benda yang praktikal. Dia pergi lah. Oh, dia punya seronok, masya-Allah Ustaz. Tapi kita kena dapat kebenaran ibu apa lah. Itu satu. Ziarah pula orang yang susah, kita bawa kepada bila bulan Ramadan kita bawa mereka ke rumah orang susah, biar dia tengok. Sekecil 4 tahun 5 tahun bawa tengok, lepas tu barulah kita peruntukkan sedikit duit pada kakak-kakak abah-abah yang besar ni, dia pergi beli dekat, biasa kita buat kat Sabasun salah seorang usahawan kita di Terengganu yang hebat beli barang, pack, hari yang kedua kita hantar pula. Pernah terjadi Ustaz, salah seorang pelajar kita dia pergi bawa tabung, Terengganu pergi challenge, dia bagi tabung semua. Kenapa bagi? Saya tanya. Oh, nak sedekah dengan shilling-shilling semua dia bawa balik tabung kosong. Nampak? Dia dah ajar boleh sedekah, boleh ziarah, praktikal macam Ustaz cakap dalam buku adab kan ada banyak. So kita cuba praktikkan. Jadi itu dia terus ajar, kita panggil melalui teladan lah kan. Ya. Budak dia memang belajar melalui cara teladan yang paling baik. Kita kena tunjuk macam mana nak buat. Kalau kita ada teori, dia bukan dia boleh apply sebab dia pun tak ada experience kan. Jadi tuan-tuan masih banyak lagi benda yang boleh belajar, mutiara-mutiara indah. Bukan setakat ilmu ilmu untuk amal. Show how yang kita belajar dekat Aisyah Kasih Academy. Ada tuan-tuan menangani masalah pada anak-anak, ada keperluan khas, kalau Terengganu boleh jumpa dengan principal dalam Xiaomi punya education system. Kita pun juga adalah Aisyah Kasih Authorized Academy Center di sana. Baik. Jadi di Kuala Lumpur, di Bangi itu utamanya boleh dapatkan online pun ada Facebook, boleh tengok Aisyah Kasih Academy. Jadi terima kasih semua. InsyaAllah satu lagi Ustaz yang bakal di Damansara Damai lah. Ya, satu lagi di tempat kami sendiri dekat Telaga Biru, dekat Zatan Travel. Tuan kalau ada masalah apa-apa nanti boleh rujuk kami online ada. Baik. Terima kasih. Banyak lagi nak cakap ni, tapi yang pegang kamera pun dah lengur dah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.